Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat Allah yang lain yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup, di mana nikmat hidup yang kita kecapi ini kita benar-benar faham, iaitu bukan milik kita hidup ni. Hidup yang dibagi ini kita memulangkan balik bahawa ini adalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang hidup itu menunjukkan sebenarnya keesaannya, tidaklah menunjukkan banyak, tetapi kita diperlihatkan dengan keagungan, kebesaran Allah, kesucian Allah, sifat-sifat Rahman dan Rahim Allah, dan berbagai-bagai lagi, bermacam-macam, ragam-ragam perangai-perangai diri Allah tadi. Jadi Allah nak memperlihatkan kepada dirinya bahawasanya keesaan dirinya itu tadi, maka ia mentajalikan sifat-sifatnya tadi. Apabila dia mentajalikan sifat-sifatnya itu, maka dalam keadaan kebijaksanaan, kesempurnaan, tanpa dia berbincang-bincang untuk membuat uji kaji untuk dia menciptakan, untuk dia mentajalikan sifat-sifatnya. Tidak ada siapa-siapa yang boleh mempertikaikan apa saja yang Allah jadikan, itu semua atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita lihat itu bersifat batil, tetap juga itu adalah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan. Diciptakan yang hak, diciptakan yang batil, diciptakan bermacam-macam ragam lain, bermacam-macam lagi sifat-sifat, supaya kita ini faham bahawasanya itu semua menunjukkan keesaan dia. Bukan kita berhenti kepada sifat. Sifat itu adalah nak menunjukkan bahawa adanya zat. Maka sifat itu sendiri memerlukan kepada zat dirinya tadi. Jadi zat dirinya itu tadi yang mentajalikan, menzahirkan sifat. Jadi bukan untuk kita berhenti kepada sifat-sifat itu. Sifat, contohnya sifat Rahman dan Rahim. Jadi yang ia tu zat sendiri yang mengeluarkan sifat Rahman dan Rahim itu tadi. Jadi kalau kita dudukkan kepada situ, maka kita akan nampak jelas semuanya menyatakan
menyatakan diri zatnya, ya. Sedangkan diri zatnya itu tak perlu, tak perlu untuk penampakan, kerana zat itu sendiri bersifat bernama, iaitu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak dapat diserupai, ya, tidak dapat diserupai dengan sesuatu apa pun yang di langit dan di bumi seisinya, sekian alam, tak dapat diserupai. Tetapi cukup dengan kita memahami, kita tak payah nak kaji tu, iaitu zat yang bernama laisa kamitslihi syai'un. Kita tak perlu kaji, kerana itu kita tidak perlu susah-susah untuk memikirkannya. Sebab yang paling penting untuk mencapai kepada situ, jalannya tetap juga meniadakan diri, ya. Jalan dia untuk mencapai kepada laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, mesti juga menghilangkan kedirian. Bila dirimu tadi telah engkau lenyapkan dengan sebenar-benar, maka akulah yang akan membinasakan dirimu. Bila lebur kullu man 'alaiha fan, semua yang ada binasa, termasuk dirimu sekali binasa, maka akulah yang membinasakan. Maka akan kau saksikanlah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Maka engkau akan menyaksikan tetap kekal sebenarnya wajah yang memiliki kebesaran dan keagungan, tak ada lain. Itulah nama pada diri zat. Abadi itu adalah sifat-sifat yang awal abadi. Maknanya belum ada apa-apa lagi dia sudah abadi. Abadi itu maknanya sebelum ada apa-apa dia abadi. Abadi itu sendiri pun dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Abadi itu sendiri pun mengesakan Allah. Macam mana nak diceritakan dah? Abadi itu maknanya kekal, abadi itu bila-bila pun ada je maknanya. Dia pun mengesakan Allah. Yang bernama yang esakan tadi, zat yang dinamakan laisa kamitslihi syai'un. Nak nunjukkan bahawasanya diri Allah Subhanahu Wa Taala tu, tanpa ada siapa-siapa boleh mengenalinya, melainkan Allah sendiri yang mengenal. Jadi itu perlu dibinasakan diri kita, dileburkan diri kita. Leburkan lagi. Akhirnya datang tangan kekuasaan Allah yang meleburkan kita, bernama kullu man 'alaiha fan. Itu perkataan Allah. Allah mengatakan, aku yang mengatakan semua ada binasa, baru boleh binasa. Kemudian baru mengatakan baru kau nampak sebenarnya yang banyak ni semuanya menunjukkan esanya. Bila duduk situ, maka akan hilanglah namamu, akan hilanglah sifat perangaimu. Apa sifat perangai kita? Nama saya Aziz dah tak ada. Nama sifat perangai saya tak afal saya tak ada. Apa tanda bila kita dah sampai ke situ, kita dah mencapai kepada yang mana Nabi Musa sampai kepada bukit yang dia nampak cahaya, dia suruh pengikut dia tunggu di bawah dia. Mana tu tanda dia nak nak sampai kepada menyalinkan makna dirinya tu, nak menyalin supaya tidak ada melekangkan diri, supaya tak dia nampak cahaya tu yang dapat meleburkan diri dia di atas bukit Tursina tu kan. Jadi Nabi Musa dah dapat tanda, dia akan berkata-kata makna dalam asyik dengan Allah SWT. Dia dah dapat rasa cahaya tu. Dia suruh pengikut dia tu
Umat dia tunggu 40 orang ke berapa orang tu. Dia nak naik atas tu, dia dah nampak tanda cahaya tu. Bila dia berdialog, dia katakan tadi Nabi Musa tu dia nak melihat Allah. Allah berkata kurang lebih engkau tak akan mampu melihatku. Tapi kalau kau lihat juga, kalau kau dapat tetap, kau lihatlah pada satu tempat yang mana Allah Ta'ala sisi tu. Bila dia melihat satu tempat sisi, cahaya tu terlampau kuat hingga lebur, kerana dia dah berada di tempat lembah yang sangat suci. Lembah yang sangat suci itu adalah bila kita dapat mematikan diri dari tangan kekuasaan Allah. Kita bersungguh-sungguh, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita dapat tempat yang paling indah di sisi Allah. Tempatnya adalah mesti bersungguh-sungguh akan datanglah qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar tu datang bila kita dah mati. Dan kita akan merasakan nanti nikmat yang tidak ada nikmat yang lebih besar lagi. Di waktu itu nama kita sudah tidak ada, sifat kita sudah tidak mati. Dan di waktu itu kita benar-benar telah dileburkan oleh Allah SWT. Bila dilebur dengan nama kita dah bertukar bernama asma Allah. Tidak lagi kita ingat nama kita lah. Dileburkan oleh Allah. Maka yang kita tahu kita adalah bernama Allah asma. Dan af'al Allah yang ada adalah sifatul Allah. Dan tak lain, semuanya tidak ada. Yang ada hanya zat Allah semata-mata. Jadi perjalanan dia ke situ. Nama akan hilang. Sebelum tu kita dah hilang semua kan. Allah hilangkan lagi, barulah yang ada hanya nama dia. Nama pun akan hilang, yang tinggal hanya af'al. Af'al pun lebur, tinggal sifat. Sifat pun lebur, sebenarnya yang ada hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain. Maka di situlah tempat yang dikatakan kita nak kembalikan diri kita. Bila dapat di situ, maka duduklah. Situlah tempat kita makrifat selalu. Tempat itu kita dah faham bahawasanya itulah lembah suci, maknanya tempat yang suci. Maknanya tidak ada lagi yang kita nampak, tidak ada yang kita rasakan lagi, melainkan dialah yang memberi rasa kita. Situ tempat. Perhatikan benar-benar nanti perjalanan rohaniah kita itu nanti sedikit demi sedikit dia akan bawa kita untuk memahami lagi satu tingkatan tabaqah satu lagi naik sampailah ke pada kita benar-benar nanti dalam keadaan cukup. Dia katakan cukup tu maknanya sampai waktu kita punya ajal kita yang kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti. Di situ nanti kita dah merasakan tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup pasti mati. Sebab kita dah dimatikan sebelum mati. Maka tu disebut tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya tak ada lagi dah. Bila tak ada lagi, itulah sebenar-benar diri kita tadi. Kita tak pernah ada. Jadi yang ada itu adalah itulah tadi sebaliknya, iaitu keesaan dia semata-mata. Benda ni kalau kita bercerita tanpa kita melakukan, mendapatkan maqam dia, kita tak akan dapat memahami. Jadi perlu itu nanti Allah akan
dia sendiri akan memberikan satu tingkatan-tingkatan tadi kepada kita, untuk kita faham bahawasanya dia bertambah halus lagi. Hilang diri kita kadang-kadang ada lagi sikit, ada lagi halus lagi, sampai sehalus-halus yang dikata Zahra yang tak boleh dilihat dengan mata, halus Zahra. Kita nak hilangkan juga sebab manisnya tadi. Kita dapat hilangkan lagi diri kita, hilangkan lagi, halus lagi, hilang, sampai nanti itu dia bertambah manis di sisi Allah nanti. Manis. Lazat iman, lazat. Itu pasal kita kena, bila dia ada je, merasa ada je diri waktu tu, dia akan berada lebih azab daripada azab yang ada. Sebab dia bagi tempat yang nikmat di sisi Allah. Masih lagi kita patah balik pada ingatan kita yang lain, maka kita pergi kepada ingatan yang lain tanpa, seolah-olah tanpa dari perintah Allah, maka kita akan berada dalam azab yang lebih pedih. Tu, tak ada tempat lagi yang boleh menolong kita, melainkan kita merayu balik kepada Allah untuk duduk kat balik. Itu yang berintih, ya Allah aku dah tersilap, ya Allah macam mana ini, ya Allah. Selagi dia tak masukkan kita balik, kita takkan boleh masuk. Dia nak bagi kita sedar betul-betul. Dia kata timbanglah, maknanya kiralah. Macam mana kau kira kesalahan kau yang zahir, ya? Kiralah kesalahan kau yang besar, iaitu makrifat kepada Allah. Kesalahan makrifat kau kepada Allah tu tadi. Macam mana kau mengira tadi kesalahan yang zahir tadi, kau kiralah lebih kepada kesalahan makrifat kau tadi. Apa kesalahan makrifat tu? Kau tak memandang Allah dahulu, kau tak tetapkan diri kau dengan Allah. Maka itulah, maka tu dikatakan tadi, engkau kena perbaiki, menghitung setiap kesalahan makrifat kamu sambil menyesal. Dia makrifat kita kena hitungkan betul-betul. Kita kena betul sungguh-sungguh, sebab itu kesalahan yang besar. Ya, sebab kalau itu kita lakukan, nanti dosa-dosa lain mudah nak membuka pintu dosa yang lain, kesalahan lain. Tapi kalau kita jaga makrifat kita sentiasa dengan Allah, bersungguh-sungguh, bekerja keras, kita nak betul-betul, kita cari jalan dia macam mana kita nak selalu dengan Allah. Bawalah yang cara gini, buatlah tak kira. Yang penting kita nak nampakkan kita sungguh-sungguh, betul-betul nakkan Allah. Tu. Maka Allah akan bagi. Sebab engkau punya ala tuju engkau nakkan Allah, dia tahu. Maka engkau membereskan diri, membereskan dalam diri sampai botol-botol engkau solid, duduk dinding dengan dia je. Maknanya seolah lagi tu dah dinding betul lah, maknanya sentiasa duduk tu harapan hanya kepada Allah, tak nampak harapan lain dah. Sebab kita dah tak ada. Jadi kalau dia bagi hidup kita tu, apa yang nak duduk original, dekat dengan dia, dekat, lebih dekat lagi, hingga kan tak ada lagi. Jadi bila dia tiba waktu dia suruh gini, terus kita asal bukan lagi berpandu kepada yang lain-lain, pelajaran-pelajaran lain. Dia berpandu betul-betul kepada zat tu tadi, kepada yang saya bagi tahu. Dia bukan duduk kat sifat, dia duduk kepada zat tu tadi. Bila dia duduk kat situ, bukan kita kaji zat, mana kita duduk kat situ tadi, baru kita nampak apa-apa yang semua terzahir ni, terjali ni, banyak mana pun tetap kita akan nampak. Sebab kita dah duduk di situ, maqam tu. Kita dah mencapai yang Allah Ta'ala letakkan makam kamil wa muka. Waalaikumsalam. Kamil wa muka
dalam je. Maka di situ kita perhatikan lagi nikmat demi nikmat yang menghilangkan diri, hilang lagi. Sampai dia datang hilangkan lagi. Tak mau lagi ada benda-benda yang boleh mengganggu kita ni dengan dirinya tadi. Betul-betul dirinya aja yang ada. Kita pun tak mau sampai sehalus kuman pun tak ada, hilang. Yang kita rasakan tadi dah hanya rasa dialah yang merasa. Kita lagi tak ada rasa hidup yang merasa, iaitu hidup itu adalah dia yang bukan kita merasa hidup, tapi dialah yang hidup. Tu. Kemudian apa saja pergerakan, apa semua kita nak olahkan, semuanya kita tak merasa ada diri kita. Dia dah mula tadi, maknanya bekerja keras dia panggil. Bekerja keras, bersungguh-sungguh. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap sesuatu sesungguh-sungguh kau buat tu kerana nakkan aku, dalam tu aku akan bagi. Maknanya bila kita dah sungguh-sungguh sampai kepada dinding, kita tak mampu lagi dah. Kebingungan aku, ya Allah, macam mana aku nak buat lagi dah, tak tahulah. Kan? Aku dah cuba hilangkan diri aku buat macam-macam dah, datang juga, ya Allah, kebingungan aku, ya Allah. Masa kita kebingungan dengan Allah tu, datanglah pertolongan Allah. Memang Allah nak bagi kita bingung kan. Bila dah bingung kan, tak boleh buat apa kan. Betul tak? Bila seseorang tu dah bingung, maknanya dia dah tak ada siapa dah boleh tu melainkan Allah. Jadi bila kita belajar bab ni, kita kebingungan kita akan betul-betul dah dinding dah tak ada siapa kita nampak dah. Macam tempoh hari dia bagi tahu kapal tu dah pecah tengah lautan, satu papan pun tak boleh nak. Kita napas dah duduk depan hidung dah tak boleh nak menapas dah. Kebingungan kita, betul tak? Keadaan tu kan kebingungan dia tu. Waktu Nabi kata aku biasa hidup dalam kebingungan. Kebingungan tu pakaianku. Kita risau kalau kebingungan kan. Memanglah duduk makam tu kita tak biasa. Tiba-tiba je lemas tengah laut je, kebingungan kita. Dengan rasa takut habislah aku apa. Tapi Nabi Muhammad SAW masih hidupnya memang kebingungan tu pakaian dia lah. Sebab bila kebingungan tu dia betul-betul nakkan kepada Allah, harapan dia tu tak ada lain kepada Allah, waktu tu datang pertolongan. Tapi kita tenang, tak ada rasa apa, tak ada rasa Allah Ta'ala, itu lebih bahaya. Biar kita dalam kebingungan, tapi kita tahu siapa yang boleh hilangkan kebingungan kita. Hanya Allah yang boleh menghilangkan kebingungan. Kalau dibagi tadi setengah jam, kita meraung setengah jam. Kelemasan. Kelemasan tu bukan makna dalam laut dia. Kelemasan dada kita ni jadi sempit dia buatnya. Sempit tu kita tak nampak jalan boleh menyelesaikan. Tak ada jalan lain mematikan dirimu dan minta air sekali dan betul-betul tak hilangkan, masih ada lagi. Di waktu tu datang pertolongan Allah. Sebab kita dah buat macam-macam dah, masih lagi kebingungan kita, masih lagi ada lagi dalam diri itu tu, masih ada nak merasa diri lagi. Jadi kita kita meraung, tak nak, aku nak Engkau ya Allah, hilangkan aku ya Allah. Tak sanggup aku hidup dengan rasa ada diri aku ya Allah. Azab ya Allah, tolonglah ya Allah, jangan bagi aku rasa diri aku walau sedetik, walau sesaat ya Allah. Azab aku dah, maknanya orang tu dah mengalah, dia dah mengalami makam dia tu, dia tak boleh lupa pada Allah. Lupa pada Allah je ada gangguan yang masuk nak ingatkan selain Allah tadi, dia menangis lah, kebingungan, ya Allah tolong macam mana ni, aku dah betul-betul nak Engkau. Dia datang juga, ya Allah, tak mampu aku ya Allah, Engkau yang tahu apa yang
nak aku tajalikan, Engkau yang tahu ya Allah. Jadikanlah aku akur, tidak membantah apa saja yang Engkau arah. Dia kadang-kadang yang bagus, yang indah, yang manis kita nak. Tapi kadang-kadang Allah bagi kita yang pahit. Akar kayu dia bagi. Kadang-kadang saya sekala kan, dia bukan bagi selalu pun. Tapi kita bila kena akar kayu tu, kita punya merungut. Ibaratnya gitulah. Sampai kita lupa kita dah banyak nikmat lain lagi yang berada pada kita. Dia memang gitu, kebingungan dia akan jadi begitu. Bingung gitu. Ya Allah, macam mana aku nak buat lagi ni ya Allah. Tadi okey ya. Tadi okey. Tiba-tiba keluar aku ya Allah dengan Kau ya Allah. Masuk benda lah lain. Filem-filem lain tu tadi yang dah lama, semalam bulan lepas, tahun lepas, semua masuk balik. Semua masuk. Jadi kebingungan gitu. Macam mana ya Allah, aku lagi nak hilangkan dia, aku lagi masuk ni. Aku sebut nama Engkau ya Allah, aku tak nak ni semua lebih masuk ya Allah, teruk aku ni ya Allah. Kebingungan macam mana aku nak buat lagi ni ya Allah. Dia jadi gitu. Dia Allah nak dengar suara dia. Allah nak dengar suara dia begitu. Jadi kita pun bersuara ya Allah. Waalaikumsalam. Macam apa? Ini Nabi Adam AS lah. Waalaikumsalam. Apa yang dia bagi tahu? Rabbana zalamna. Kita tak tahu penyelesaian apa ni? Penyesalan dia tu tadi luar biasa. Sebab apa? Dia pengakuan zalim pada diri dia tu tadi luar biasanya. Tadi dia punya kesadaran dia sampai cukup luar biasa. Sampaikan tu air mata dia tu tadi jadi sungai. Sampai dia sujud tu tak bangun-bangun berpuluh tahun. Luar biasa betul dia punya apa? Nabi Adam lah, datuk nenek moyang kita yang asal kan. Dia begitu sekali Allah nak mentajalikan manusia pertama yang berbuat kesalahan. Dan kesalahan tu tadi Allah naikkan darjat tu. Bukan kesalahan dia tadi Allah Ta'ala hukum. Kesalahan tu maknanya Allah menaikkan darjat yang tinggi. Sebab Allah masukkan penyesalan. Serik lah bahasa kita. Serik. Orang yang serik ni maknanya dia bukan bertobat main-main. Dia serik dia tadi. Dia akan cari jalan untuk tidak mengulangilah. Dia cari jalan betul-betul. Ya Allah, tolonglah Allah, tunjukkan aku. Aku tak nak lagi duduk makam tu lagi ya Allah. Makam maknanya aku telah zalim pada diriku sendiri ya Allah. Engkau dah kata jangan aku pergi juga. Mana Allah Ta'ala kata duduk dengan Allah je, engkau pergi. Kau nak rasa diri kau juga. Penyelesaian tu tadi. Salah tu tak ada besar sangat, ampirin pohon tu ya. Kan? Pohon tu ya, bukan ada besar. Tapi suruhan tu yang jadi besar. Suruhan tu kita langgar. Itu yang jadi besar. Macam kita dah tahu ni makam kita nak dengan Allah je. Sekali-sekali kita langgar juga kan. Itu yang rasa perit tu. Sebab dia nak bagi kita tadi nak naikkan lagi makam. Kita memang tak nak, tapi dia hantarkan kita supaya jadi begitu, nak dengar rintihan kita, penyesalan kita. Betul-betul kita menyesal dengan sebab berbuat salah tadi. Itu kita kita dah dibagi makrifat dengan dia, duduk dengan dia. Kemudian kita nak cuba nak adakan diri kita. Jadi
Bila kita nak datang balik tanpa kita bawa penyesalan, tanpa bawa keserikan untuk tidak mau lagi, pintu tu akan ibaratnya tertutup. Ya, sebab dia nak menengok lagi. Adam tu 60 tahun menangis kan, penyesalan tu tadi dia nak. Jadi itu yang tadi dia serik tu, bila dah macam tu dia tak nak buat lagi. Sekali dia silap Nabi Adam tu, kan? Dia tak dia. Jadi yang kita pandang macam itu, kesalahan Nabi Adam ni adalah, kita tak boleh pandang dia yang kehendak dia, bukan. Itu kehendak Allah. Tapi dia sebagai hamba Allah, Allah bagikan tadi sifat tu tadi untuk kesadaran. Dengan kesadaran dia dinaikkan oleh Allah. Jadi bukan maknanya kalau kita buat salah sampai Adam ni, sampai bila-bila kita nak nampak salah dia, bukan. Tak boleh macam tu. Itu bukan bentuk kesalahan, itu bentuk penceritaan yang dia akan menunjukkan kepada kita itu cara bertaubat yang sebenar. Iaitu pertama adalah kesadaran penyesalan. Sejauh mana penyesalan dan juga kesadaran kamu bila kamu tak makrifat kepada Allah. Itu lebih dalam, lebih apa lagi maknanya untuk ambil faham. Kerana kita rasa macam kita lupa pada Allah, tak makrifat pada Allah, itu dosa itu kita anggap macam kita solat lalai, kita menganggap macam yang penting aku solat lah. Itu sebenarnya yang berbahaya. Jangan pandang kecil besar halus dosa, tapi pandang dengan siapa yang engkau telah buat. Ya, sedangkan Allah tak pernah lagi berpaling pada engkau, sentiasa mari iji'ilah, datang kau tenangkan jiwa, mari sini datang. Memang Allah nak alu-alukan, berbagai-bagai cara Allah nak, kan? Allah terlebih dulu rasa cinta, dia berikan kepada kita rasa cinta. Jadi kita cinta kepada Allah ni sebab Allah memberikan al-insanu sir, dia bagi rahsia kepada manusia. Jadi bila rahsia yang ada pada manusia tu tadi, yang maknanya tak lain daripada Allah. Sir tu rahsia. Min daripada kulli sin, tak lain daripada semuanya, daripada dia. Rahsia apa rahsia pada diri kita? Apa rahsia dia? Apa rahsia Allah yang pada diri kita? Tak lain hidup lah. Kan ada lain lagi. Kan dalam hidup kan macam-macam ada, pendengaran, penglihatan, kudrat, kehendak dia, kan? Jadi dia letakkan maknanya rahsia yang besar tu adalah kat hidup kita. Dan saya cakap tadi, bila dia dah bagi rahsia hidup tu tadi, jangan mengakui itu hidup kita. Bila kita rasa hidup kita, itu makna kita dah melakukan zalam. Nabi Adam gitulah. Tapi sekali aja dia patut. Macam kita ulang-ulangi lagi. Tak ada kesadaran dan juga keserikan dulu. Kita anggap macam dosa kita tak makrifat pada Allah tu biasa je, tak ada dosa besar. Sebab kita rasa macam kalau kita dosa besar ni macam apa? Mensekutukan Allah, apa lagi bentuk-bentuk yang menunjukkan kita dosa kita besar. Membunuh ke, apa lagi, berzina ke, sombong ke, apa bentuk pun yang kita, itu semua dosa-dosa tapi ada yang lebih besar lagi, tapi dia tak berbentuk melakukan macam tu tadi, tapi dia berbentuk mengizinkan ada diri.
mengizinkan ada diri tadi. Maknanya kita merasakan ada wujud kita, ada wujud Allah. Itulah punca akan terjadinya dosa-dosa besar lain. Puncanya daripada adanya rasa dirian. Nabi Adam dia tak akan pergi ke pohon tu tanpa dia merasakan ada diri dia. Lama juga nak kena pujuk tu, sebab Nabi Adam ni Sofiullah, manusia suci. Jadi lama tu dia nak hampir pohon tu lama, makan puluh tahun juga. Ya. Diuji macam-macam lah. Tiba waktu Allah skripkan tadi dan memang tepat pada saat itu engkau sampai semua dalam pengetahuan Allah. Dan engkau lah menjadi manusia contoh taubat yang diterima oleh Allah. Dia juga yang bagi kita lakukan kesalahan tu terhampiri tu, dia juga yang menunjuk jalan macam mana nak serik. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyin. Ya Allah, aku telah zalim pada diri. Allah ajarkan doa tu untuk dapat kita semua amalkan. Ya Allah, aku telah zalim pada diri aku, ya Allah. Engkau dah larang dah, tapi akunya ada rasa diri tu, aku hampiri juga pun. Macam kau dah larang, ya Allah. Dah lama aku bertahan air kena juga. Kan? Jadi dia tak salahkan Siti Hawa, dia tak salahkan Iblis. Walaupun dalam skrip tu Hawa digoda oleh Iblis untuk hampiri. Kan? Itu tadi. Dia cium-cium bau tu dulu. Tak payah makan lah, kita hampiri je, kita tengok je buat. Tahun depan cium-cium je, tak apa bang. Tahun depan lagi ngap sikit. Dia makan tu bukan sekaligus. Maknanya Nabi Adam tu kena apa? Tu datang serik tu, dia menyesal. Allah, ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dia sujud tu menangis, air mata dia jadi sungai air mata dia. Kita susah nak keluar air mata kalau silap yang macam tu. Betul? Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak menghalusi akhlak kita dengan Allah. Ya, betul? Sebab kita ni akhlak dengan Allah pun jauh. Sebab apa? Tak belajar kenal diri, kenal Allah. Jadi kita ni bila tak berakhlak dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, tak berakhlak, maka kita akan menjadi biadab. Buat amalan ni upah ni, buat amalan ni pahala ni. Kan? Buat sesuatu tu supaya dijauhkan daripada neraka. Kan? Maknanya kita tak berakhlak dengan Allah sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kita masuk yang mengenal diri, kenal Allah, mula kita dah tak memikirkan yang lain selain Allah. Itu lebih ke arah keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, jauhkan daripada azab. Apa azab tu? Bila kita masuk, puan, bila kita rasakan tadi ada yang nak ada diri je, itu maknanya kita dah memasuki azab. Azab. Lebih azab lagi daripada azab-azab yang Allah Ta'ala tadi gambarkan tadi. Yang Allah ceritakan. Sebab kita bila dah kenal diri, kenal Allah, kita hanya harapan kita Allah. Jadi tak lain harapan kita Allah, kita betul-betul nak Allah je. Tapi bila ada lain yang ganggu, kita rasa bergoncang hati kita, kita rasa tak tenteram. Ya Allah, ini uji bala malapetaka Engkau sampai, ya Allah. Nak cuba membawa aku keluar daripada Engkau. Macam mana cara kita menyesal, serik, apa lagi tadi? Penyesalan kan? Betul-betul bersungguh. Itulah Nabi Adam. Itu kita kena belajar. Cara penyelesaian, cara taubat Nabi Adam. Sebab Allah yang ajar tu cara bertobat yang betul-betul menyesal. Itu sekali Nabi Adam buat silap, lepas tu tak ada buat silap lagi.
Bayangkan. Kita maknanya tu jauh. Kita jangan samakan. Nabi Adam pun buat silap, apa lagi macam kita. Kita tak boleh samakan. Salah yang Nabi Adam buat tu, dia untuk menyontoh. Lepas tu salah yang kita lakukan, salah yang membentuk apa? Pertama, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan ada berbilang-bilang. Kita akan bilang 70 kali satu hari Rasulullah istighfar. Kita pun istighfar 70 kali. Mana boleh sama? Istighfar kita ni tadi, grade dia tu tadi, tingkatan tu tadi, yang membilang-bilang 100 kali, 200 kali, 300 kali. Kita banyak membilang-bilang. Tapi sedangkan istighfar para nabi, dia bukan membilang-bilang. Dia puas-puas sampai menyesal. Dia tak ada bilangan. Beza kan? Kalau kita ada sujud, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana, Tuhanku, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, ya Allah. Jika kau tak ampunkan aku, kau tak maafkan aku jadi orang yang rugi. Kesadaran tu datang. Kesadaran demi kesadaran, puas-puaskan. Sampai betul-betul puas lagi. Bukan bilangan yang kita hitung. Kalau bilangan yang kita hitung, kita tak faham. Kita seolah-olah kita sandarkan dengan banyak bilangan tu, tujuan dia Allah boleh maafkan kita. Salah, kita tak ada akhlak kita. Allah tu bukan melihat bilangan banyak, tapi kesadaran kau punya tu. Kesadaran kau menangis, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku tahu aku mengaku aku telah zalim, ya Allah. Tak patut aku macam ni, ya Allah, tapi kesiankan aku, ya Allah. Kalau kau biarkan aku macam ni, aku akan jadi orang yang rugi, ya Allah. Lagi diulang sampai betul air mata berdarah ke air mata curahkan lagi, curah lagi, minta lagi, rasa gairah kat situ, rasa apa? Bukan kita memikirkan bilangan. Bila memikirkan bilangan tu yang jadi kita tak ada kesadaran, dia panggil. Kita buat silap tapi tak ada akhlak. Kita memohon ampun kepada Allah. Dia boleh letakkan kesalahan tu adalah kesalahan besar. Seperti mana kita buat salah-salah yang lain, kita menghitung juga kesalahan makrifat kita terputus dengan Allah. Itu satu dosa yang besar. Sebab itu akan mengundang dosa-dosa yang membuka pintu pula tu. Tapi kalau kita lenyapkan diri kita makrifat selalu sentiasa dengan Allah, maka pintu-pintu maksiat lain yang besar ke kecil tertutup. Tapi bila kita keluar daripada makam Allah, kita tak dengan irji'i ila rabbiki, dia keluar aja, semua pintu-pintu maksiat akan terbuka. Dan kesalahan kita tu lebih berat daripada seluruh penduduk bumi. Itu kita kena sungguh-sungguh. Orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah ni, dia serik. Dia betul-betul makrifat dia terputus saja dengan Allah. Contohlah dia nampak apa ni, motor tu, dia nampak motor, dia tak nampak Allah dahulu. Bagi dia tu kesalahan tu dah besar sangat dah tu. Jadi dia malam tu menangis-nangis dia, ya Allah, dia kenangkan yang tu tadi. Kita tak tahu, dah banyak sangat, kita pun tak tahu nak kenang ke mana. Apatah lagi bila orang tak belajar kenal diri, kenal Allah ni, lagilah. Denang tu ibaratnya dah tarik-tarik, kusut, tak tahu mana pangkal, mana hujung dah. Tak dapat nak cari mana punca kesalahan kita. Terlampau banyak. Sebab apa? Sebab kita biarkan diri kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kita dah belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita nampak banyak kesalahan kita yang kita nak betulkan. Banyak.
Itu tadi. Bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi lebih baik nanti kita selesaikan di sini. Daripada kita tak sedar sampai di sana, nanti kita nak balik sini mana boleh dah. Dah mati nak minta hidup balik, mana boleh. Inna mungkinun, Allah Ta'ala kan mana mungkin. Nah, jangan menyesal. Jadi eloklah bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita tahu banyak kesalahan kita. Kesalahan makrifatullah tadi terlampau kita terputus, tak nampak Allah, kita nampak ganjaran, kita nampak ni selama ni. Ya Allah, jauhnya aku ya Allah. Baru tak apa, sekurang-kurangnya makna kita dah nampak jalan tu tadi. Untuk bertaubat tu, jalan tu kita dah nampak taubatan yang betul-betul tadi. Ya. Baru betul bila kita sujud tu mengeluarkan air mata, betul-betul kita betul-betul harapkan kepada Allah. Dulu kita kira pakai bilangan, Nabi 70 kali, aku buat 100 lah. Tapi kesedaran tak ada. Keinsafan tak ada. Tak nak cari jalan untuk menghindar benda yang masih diulang lagi, buat lagi. Dia kalau betul-betul dia akan menghindar daripada apa aja bentuk yang menyebabkan tadi sama macam kesalahan, tetap dia akan cari jalan, tak nak buat lagi. Itu tadi. Itu pentingnya saya cakap tadi, bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, baru kita faham bentuk-bentuk kesalahan yang kita lakukan. Semalam dia cerita macam mana kita nak tidur pun, kita ingat tidur kita dah betul lah. Rupa kita tak betul lagi. Tidur pun tak berakhlak dengan Allah lagi dah. Tidur pun tidak berakhlak. Tidur yang janji kita dah baca je, kita tak mau minta betul-betul pada Allah. Ya Allah, tolong keluarkan nanti kalau aku tidur mimpi aku nak dengan kau juga ya Allah. Kan? Itu tadi. Tidur pun kita minta, ya Allah jadikan aku tidur aku dapat pahala ya Allah. Pahala, ganjaran. Kan? Ada kan lebih bagus lagi yang Tuan milik, yang memberi ganjaran tu yang kau, bukan pahala tu, yang hadiah tu yang kau nampak. Yang memberi hadiah tu kau jangan nampak hadiah yang memberi hadiah tu yang kau nak sebenarnya. Kau tak ada akhlak maknanya. Benda tu semua makhluk. Apa saja yang benda yang Allah jadikan, tajalikan tu semua makhluk. Maka Allah jadikan tu bukan tujuan dia supaya kau berhenti kat situ. Kerana makhluk dengan makhluk dia akan berbalah. Sifatnya engkau duduk kat situ, engkau akan berbalah dengan dia nanti. Walaupun dihidangkan macam-macam semua dia dengan ayat-ayat dia kan, dengan ayat-ayat Allah sekalipun, engkau tetap dalam sebab engkau tak faham. Aku tak jadikan tu supaya bukan engkau duduk situ, supaya engkau tahu akunya tadi. Maka tu kita lihat dosa-dosa yang kita lakukan ini adalah dosa-dosa yang terlalu besar. Kalau dibagi kita 1000 tahun, 10,000 tahun, tak dapat ditebus kesalahan kita. Air lautan yang ada kat muka bumi ni tak dapat membersihkan kekotoran yang ada, akhlak buruk kita dengan Allah. Tak dapat walaupun air lautan tu bersih semua, tak dapat melainkan kita betul-betul dengan Allah. Itu saya kata tadi, betul-betul dengan Allah aja yang harapan kita yang boleh. Bukan banyak bilangan aku ni buat ni akan hilang dosa. Dia bukan gitu. Dia kena sungguh-sungguh betul-betul penyesalan tu dengan Allah. Baru kita dapat kemanisan di dalam kita taubat ataupun kita melakukan kesalahan tu, kita sedar, baru sedap kita. Ya. Astaghfirullahalazim. Kita nampak kesalahan kita, akhlak buruk kita dengan Allah, kan?
kita tak makrifat pada Allah, sedangkan Allah sentiasa memandang kita, tak pernah berpaling. Berapa banyak kesalahan yang kita buat. Cuba kita mohon pada Allah lagi kita kenangkan kesalahan kita. Kita minta Allah bukakan lagi kesalahan kita. Kadang-kadang kita tak sedar, kita dalam kita istighfar tadi, Astaghfirullahalazim. Minta Allah bukakan lagi kesalahanku banyak ya, supaya kita menyesal. Datangkan lagi ya Allah, datangkan lagi supaya aku menyesal ya Allah, aku menyesal. Aku serik ya Allah, Tu. Selama ni aku berhayal banyak ya Allah. Aku rasa macam amalan aku ni hebat dah, banyak dah. Lipat kali ganda dah aku dapat ni. Pahala ni. Tertipu aku rupanya Allah. Rupanya keampunan kau tu lebih. Keampunan Allah tu lebih diharapkan daripada segala amalan-amalan baik kita. Keampunanmu ya Allah lebih besar aku harapkan daripada segala amalan-amalan yang baik aku lakukan. Mana kita duduk orang gitu, kita merayu pada Allah. Tak ada apa amalan baik aku ya. Ya. Aku cuma harapkan ampunan kau ya Allah. Sebab aku dah sedar ampunan kau tu lebih mustahak daripada kau nak hitung amalan-amalan aku tadi. Bila Allah dah ampunkan, mudah tak? Kan? Tapi kalau Allah tak ampunkan, kau bawa lah bumi seisi-isi je kau bawa depan Allah Ta'ala, amalan baik kau tetap akan ditolak. Jadi cari ampunan Allah dulu betul-betul. Maka tu kita kena betul-betul lah. Kalau istighfar tu jangan main-main. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Bila nak 70 kali ni, astagfirullahalazim. Itu bukan istighfar, tu maknanya mengira dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia kalau betul-betul dia tak perlu, maknanya kita kadang-kadang nak memikirkan banyak bilangan tu. Kita tak ada memikirkan. Tapi kepuasan kita sedar tadi. Bila kita istighfar tu kita sedar. Kita mengatakan, ya Allah, kesalahan aku ni ya Allah, kalau kau bebankan kat bahu aku ya Allah, seluruh kesalahanku, nescaya bumi tak larat nak memikul beban dosa kesalahan yang aku buat ya Allah. Dan sekiranya kau bebankan kesalahan-kesalahan aku di bahu kami, di bahu aku ya Allah, langit pun tak dapat nak tutupkan banyaknya kesalahan dosa-dosa aku ya Allah. Ya. Dalam diriku ya Allah masih ada kekotoran najis, tong sampah, kotor, dengan sifat riya, takbur, sombong, wujub, sum'ah, masih berlegar lagi ya Allah. Masih lagi aku mengatakan ada diriku lagi ya Allah, kotor, najis. Air lautan yang ada tak mampu nak sucikan, melainkan Engkau yang dapat. Engkau aja harapanku ya Allah. Ya. Kotor macam tong sampah yang pagi-pagi datang tu kosong, penuh dah. Kita tengok macam mana kita nak lalu sebelah lori tong sampah tu. Atau lebih busuk lagi hati kita masih ada sifat riak, takbur, sombong. Itu tak dapat dibersihkan. Ya? Melainkan air bautan yang ada suci pun tak dapat bersihkan. Melainkan Kau yang boleh bersihkan ya Allah. Jadi kita perlu ada perkataan yang begitu. Memang betul pun yang boleh sucikan jiwa kita Allah. Dia akan bagi kita kesadaran tu tadi. Allah akan bagi. Bila datangnya kesadaran daripada Allah, itu akan menitik air mata kita. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. 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 Terasa sentuhan apabila kita menyedari, kita hadirkan dulu bentuk-bentuk kesalahan kita dengan Allah, kita keluarkan habis-habisan apa yang ada kekotoran dalam jiwa kita, kita longgokkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menyesal, kita minta Allah beri kesedaran, kemudian kita memulakan nada-nada yang betul-betul mengharap betul-betul tak ada tempat lain dan tak ada siapa-siapa yang boleh menolong untuk mengampunkan. Dan betapa malangnya nasib kita ni. Tak ada kemalangan yang lebih berat menimpa kita, melainkan kemalangan dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan, akhlak buruk kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak patut kita buat. Sedangkan Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar, kita tukarkan dengan perbuatan-perbuatan akhlak buruk kita. Maka itu waktu itu kita dah longgokkan semua kesalahan tu. Bumi tak larat nak mikul, langit tak dapat tutup banyaknya, kotor najis busuknya hati kita ni tadi. Hanya Engkau ya Allah harapanku. Barulah kita melaungkan Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
azim. Ampunkan dosa kami ya Allah. 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 Astaghfirullahalazim. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kesalahan. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kesalahan. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kesalahan. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kesalahan. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kesalahan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat
kezaliman. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kezaliman. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kezaliman. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat dosa. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat dosa. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat dosa. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat dosa. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat dosa. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kelalaian. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kelalaian. Kumohon ampunan padamu ya Allah, kerana banyak berbuat kelalaian. Kumohon ampunan padamu